Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam Lepak di Gazebo. Baiklah, hari ini kita dalam episod yang kedua. Jadi mana-mana kalau korang tak tengok lagi episod yang pertama, pastikan kena tengok dulu sebelum tengok episod yang kedua ni. Okay. Baiklah, bersama saya hari ini Muhammad Zam Datuk Rahman, panggil Rahman je. Okay, hari ini kita lepak-lepak santai je hari ni. Lepak dah lama pun lepak di Gazebo kan. Jadi kita santai-santai, relax je, borak je macam biasa-biasa. Okay? Dan hari ni kita nak cerita tentang lepak di Gazebo. Hari ni nak cerita tentang AI dalam graphic design. Korang mesti pernah macam apa benda? Betul lah, AI graphic design ni. Sekarang kan dah makin maju kan. Jadi apakah relate-nya, apakah cabaran dan sebagainya? Okay, sabar dulu. Sebelum kita pergi jauh lagi, hari ni saya tak seorang-seorang tau. Saya bawa input khas dari jauh, dari Johor. Dan beliau juga merupakan ikon seni Pusat Kebudayaan USIM. Nak tahu siapa? Okay, sebelum saya persembahkan dulu ataupun saya jemputlah kita punya panel ni, marilah sama-sama kita saksikan podcast ini di channel YouTube Leeds TV ataupun korang semua boleh layari ataupun ikuti perkembangan Pusat Kebudayaan USIM dekat IG iaitu Puscat. Di TikTok, kita pun ada TikTok kalau korang nak tengok apa-apa video TikTok tentang Pusat Kebudayaan pun boleh. Ada juga TikTok Pusat Kebudayaan USIM. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya tak nak saya seorang je borak. Kita ajaklah panel kita ni kita punya guest kita hari ini iaitu Encik Alif Omar, atau lebih mesra lagi kita sapa dengan Encik EO. Apa khabar Encik EO? Okey, alhamdulillah baik. Terima kasih Rahman atas pengenalan sebentar tadi. Okey, saya pun tak tahu saya datang daripada Johor rupanya. Betul kan Cik? Bukan, saya bukan daripada Johor. Walaupun saya pakai Teluk Belanga hari ni, saya asal Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Macam mana ni Rahman? Saya pun tahu tadi sebab tengok nampak rupa tuan cara orang Johor kan. Johor, betul. Tapi bukan dari Johor. Saya ni asal Kuala Lumpur. Sekarang ni bekerja lah sebagai pegawai di Pusat Kebudayaan USIM, sebagai orang kata graphic designer dekat sana. Sebab macam mana kita tahu, setiap jabatan sekarang kan, dunia yang kata perlukan promosi-promosi ni, kena buat fly faiz ni kan. Ya, betul. Perlukan seorang graphic design. Kalau tak macam mana kita nak promote kan barang-barang ataupun produk-produk yang kita buat, ataupun aktiviti-aktiviti tu. Tapi macam kalau universiti ni, aktiviti-aktiviti lah kan mana. Betul. Contoh macam hari tu kamu saya buat poster yang kamu menang. Jadi Johan saya marah. Itu Encik EO yang buat tu? Itu saya lah buat. Patutlah semat bikin poster tu. Ingat tekan-tekan pula AI ke? Tak ada. Sekejap, sebelum tu kita pergi jauh lagi Encik EO. Saya nak tahulah, mungkin semua pun nak tahu kan, Encik EO sebenarnya alumni USIM, betul tak? Ya ke? Ya kan? Ya ke? Ya ke? Betul ke? Betul lah tu. Betul. Lepas tu, saya pun tahu juga Encik EO ni sebenarnya dulu dekat USIM di fakulti FSU, betul? Kan? Fakulti Syariah Undang-Undang kan? Syariah Undang-Undang. Lepas tu, Encik EO pun terlibat dengan Pusat Kebudayaan ni dalam orang kata yang main aplikasi yang gedebuk-gedebak kan. Jadi tiba-tiba dah habis mengajar semua, macam mana boleh teralih pula kepada grafik design ni? Tak ada kena mengena langsung dengan syariah ke undang-undang ke macam mana tu? Dia tak kongsikan dekat semua. Orang kata arah tu dia dah tersimpang sikit kan. Betul lah, saya merupakan alumni Fakulti Syariah dan Undang-Undang, graduan pada tahun 2018, baru sajalah orang kata dalam 6 tahun gitu kan. Mengambil sarjana muda Undang-Undang dan Syariah. Tapi sekarang bekerja sebagai graphic design. Macam saya kata tadi lah, saya bekerja sebagai graphic design disebabkan orang kata bukanlah saya nak menyimpang jauh kan, tapi sebab ada minat dalam tu. Pertama macam Rahmat kata tadi, sebelum ni saya berkecimpung di Pusat Kebudayaan sebagai percussionist, main gedebak-gedebuk tu kan. Ya betul, masa saya belajar dulu saya terlibat dengan Pusat Kebudayaan ni sebagai seorang percussionist, main music, main percussion kan, main toys bersama dengan geng-geng basking lah. Masa bergeng-geng basking, geng-geng percussion, geng-geng band kan masa tu. Tapi bila dah berada di persaudaraan ni, sebenarnya juga saya ada terlibat dengan satu kelab lagi. Kelab apa? Satu kumpulan, bukan kelab, sorry. Satu kumpulan, kelab multimedia. Dia bawa saya lihat dulu
Masa dulu kita ada bawa silat ni lah, seorang kakak ni kan. Kakak ni dia kata dia garang lah. Kakak, kakak siapa tu Agak-agak kakak tu ada kat sini, kita ada kakak tu. Kakak tu je saya cari yang. Saya rasa kakak tu ada kat sini ni. Macam nampak kan, tak apa. Okay. Kakak tu nama dekat Farah lah. Farah. Saya masa tu berada di bawah silat anda. Saya berada di bawah silat anda sebagai fotografer dan videografer lah. Tapi dalam masa yang sama, saya terlibat dengan graphic design ni bermula pada zaman sekolah lagi sebenarnya. Saya terlibat sebagai seorang ahli sidang redaksi. Tapi bukan sidang redaksi majalah sekolah, tapi saya terlibat sebagai sidang redaksi kelas. Saya diberi amanah untuk buat. Dulu kan, tak tahulah sekarang zaman korang ada ke tak. Dulu masa zaman majalah sekolah, dah ada zaman gambar-gambar kelas tau. Gambar-gambar kelas tu saya kena edit buat dalam satu scene lah yang berbeza pada kelas-kelas yang lain. Jadi saya diamanahkan buat benda tu, dan sampai sekarang benda tu masih lagi saya buat. Tapi tak adalah dekat majalah sekolah lah. Sekarang ni saya buat di sosial media dan juga di buku-buku lah. Terutamanya di pusat budaya sendirilah. Jadi nak kata tersimpan jauh tu tak, sebab benda ni memang saya dah lama buat. Cumanya masa belajar je saya yang ambil sarjana mudi syariah dan undang-undang. Memang tak ada kena-mengena langsung lah. Tak ada kena-mengena langsung. Sebab orang kata minat dengan apa yang kita belajar ni kadang-kadang boleh buat jadi dua benda yang berbeza kan. Betul. Memang takkan selari lah kan. Dah terlalu dah. Dah tak selari lah kot. Nak berlari pun tak boleh, berjalan pun tak boleh dah saya soal. Okay, tadi Cik O tadi dah kongsi kat kita, sebenarnya graphic design ni beliau dah ceburi bukan baru lepas habis pengajian baru beliau join ataupun dah biasa dengan graphic design ni. Sebenarnya daripada sekolah lagi, di bangku sekolah lagi. Jadi, boleh tak kita teruskan dengan soalan? Boleh. Kali ni tajuk kita AI dalam graphic design. Okay. Jadi, macam serius sangat kan? Okay. Itulah. Sekarang ni dekat mana-mana orang dah pakai AI, Cik O. Saya sendiri pun sebagai student nak buat assignment ke kan, nak cari idea, kadang doktor suruh buat poster je, assignment poster biasa-biasa je pun guna AI. Okay. Pada pendapat Cik O lah kan, AI dengan graphic designer ni apakah persamaan ataupun apakah cabaran dia bila kita sebagai kita ni graphic designer kan, tiba-tiba jumpa dengan AI ni, lagi banyak idea dia. Kita dah ada ni lah, tapi dia lagi hebat pula kan, lagi cepat pula tu. So apa cabaran ataupun apa sebenarnya AI dengan graphic designer ni, kalau para penonton tak tahu apa benda sebenarnya benda tu? Okay, bukan yang tahu lah ni Macam mana kita tahu AI ni sebenarnya dah wujud lama. Cumanya di baru-baru ni kita dapat lihat lah di dalam penggunaan, orang kata artificial intelligence ni lebih banyak dalam penggunaan orang kata percakapan, perbualan, pembuatan ataupun dari sudut proses. Jadi sebelum ni macam mana kita tahu proses AI ni sebenarnya dah ada dalam mesin-mesin kan. Itu sebenarnya adalah AI. Tapi bila kita tengok sekarang, student dah mula banyak bila dia buat assignment, bila dia buat poster, bila dia buat apa-apa berkaitan lah dengan diorang punya kerja kan. Tapi saya rasa sebenarnya AI ni bukanlah kita boleh anggap sebagai satu cabaran, sebab AI ni adalah hasil daripada pembuatan manusia itu sendiri. Kita as a human, manusia, kita feed maklumat kepada AI ni. Kalau kita tak feed maklumat kepada AI ni, AI takkan ada maklumat. Tetapi bila kita dah feed maklumat daripada AI akan proses dan menjadikan itu sebagai dalam punya data bank. Jadi sepatutnya bukan kita rasa AI itu sebagai satu cabaran lah, ataupun kata tercabar dengan kehebatan AI ni. Tapi sepatutnya kita manfaatkan AI ni dengan seiring dengan mereka. Contohnya bila buat design kan, kita boleh jadikan AI itu sebagai satu reference kepada kita. Kita type lah prompt yang kita nak, jadikan dia sebagai kita punya reference. Sebab AI ni memang banyak idea banyak. Sebab orang kata, seperti saya kata tadi lah, manusia dah banyak feed maklumat kepada mereka dan mereka dah ada banyak data dalam maklumat bank dia. Sebagai macam saya sendiri, kadang-kadang bila saya tak ada idea, saya akan guna AI lah untuk cari maklumat ataupun kita tengok apa reference untuk dijadikan sebagai poster ataupun design yang kita akan buat selepas itu. Bukanlah kita tiru 100%, tapi kita ambil dia mereka sebagai reference ataupun sebagai rujukan untuk buatan hasil kerja kita lah. Contoh pelajar kan. Takkanlah kita nak tiru 100% bila kita buat assignment. Kita mesti type apakah contoh-contoh. Bila kita buat contoh, kalau baru adalah ChatGPT kan. Bila ChatGPT bagi answer, mesti kita akan olah kan. Bukan saya nak galakkan peniruan dalam kerja, tapi kita jadikan sebagai rujukan untuk manfaat diri kita. Tentulah. Faham. Jadi
AI ni sebenarnya memudahkanlah graphic designer tu. Betul, pemudah cara. Orang kata kadang pemudah cara kan. Maksudnya tak adalah kehadiran AI ni macam graphic designer ni macam dah tak ada job lah. Orang semua orang dah guna AI, buat apa nak ada ni kan, graphic designer kan. Betul. Tapi sebenarnya benda tu kita boleh manfaatkan bila mana orang kata tak semestinya bila AI minta, bila AI keluarkan tu boleh memenuhi kehendak kita. Sebab kadang bila kita perlukan manusia dan manusia tu untuk ada orang kata connection, untuk ada emotional connection tu supaya kita tahu contoh Cik Rahman dia nak kahwin nanti, dia nak buat poster. Takkanlah dia nak buat poster, dia tiba kata tolonglah putihkan muka saya kan. Tapi tiba-tiba macam Cik tolonglah buat poster. Okey, saya faham Rahman nak putih tu macam mana kan. Jadi saya boleh adjust mengikut kehendak kesesuaian. Macam AI ni mungkin kita perlu banyak feed maklumat kepada dia supaya baru sampai tahap yang kita kehendak tu. Macam itulah. Baik Cik. Okey, sabar dulu. Okey, sebelum kita borak lagi panjang lah, lagi banyak soalan sebenarnya saya nak tanya Cik O ni kan. Kita berhenti berehat dulu. Kita akan kembali selepas ni di Lepak Gazebo, sembang biar santai, ilmu biar sampai. Dari kerana syawal yang penuh bercahaya, aku tergoda, terpesona dari kerana syawal. Kembali lagi kita dalam Lepak di Gazebo, sembang biar santai, ilmu biar sampai. Baiklah, tadi korang semua dah tengok VT yang kita mainkan tadi kan. Kita dah nampak lah, betul lah yang apa saya katakan tadi kan. Cik O tadi, dia merupakan pemain perkusi dalam pusat kebudayaan. Nampak tak dia sangat elok main harmonium tu kan. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan soalan kita tentang graphic designer dengan AI ni Cik O, saya tertanya, kenapa tak teruskan je main percussion tu? Kenapa? Bagi saya lah, percussion ni AI tak dapat nak manipulate kan. Kalau grafik ni AI boleh campur aduk kan. Tapi percussion banyak duit kan boleh dapat. Kalau berkaitan dengan muzik ni, untuk semakluman Rahman, sebenarnya saya ni dengan muzik bukan nak kata tak ada keserasian, tapi sebabkan orang kata saya ni main di bawah, orang kata bukan di expert level. Jadi kalau nak kata nak boleh buat duit tu, tidaklah. Itu yang saya kata, itu yang orang kata macam kalau nak teruskan ke dunia muzik tu, sebab dunia muzik ni ada lagi ramai orang yang orang kata lagi expert pada saya. Lagi-lagi bahagian percussion ni kan. Jadi kita bukan USIM ni, budak sekolah agama, apa ramai orang boleh main percussion kat USIM ni. Datang-datangnya adalah sautul sila bapak sautul kan. Kan kat sini. Jadi kalau saya nak compare dengan orang, ada ramai lagi yang boleh main percussion. Jadi saya bagilah kat orang, bagilah peluang kat orang supaya orang yang ketahuan saya relate belakang dengan graphic design. Jawapan macam mengelak tapi betul ada logik. Betul. Walaupun dengan soalan Rahman tadi, Rahman kata AI ni juga boleh orang kata AI ni Rahman kata tadi susah nak manipulate bab muzik. Sebenarnya ada sikit salah information kat itu. Macam mana kita tahu sekarang AI sendiri boleh tiru suara orang. Betul. Kalau kita tengok kat YouTube, banyak video-video orang nyanyi lagu guna suara artis yang orang kata dah meninggal ada, artis yang lain pun ada. Kat TikTok saya tengok. Betul, itu nampaknya itu boleh kata manipulation juga. Jadi suara yang dimanipulasikan untuk buat satu muzik yang baru. Contohnya macam hari tu saya tengok tiba-tiba Elvis nyanyi lagu Masa Melayu. Pelik tak pelik? Sebab gunakan AI. Nak katakan muzik tak boleh manipulasi, boleh juga kata sebab sekarang ni banyak agak muzik-muzik ataupun peralatan-peralatan muzik yang boleh dimainkan secara orang kata menggunakan AI. Begitu juga dengan graphic design. Sama situasi dia. Nak katakan situasi grafik AI ini banyak dimanipulasi oleh AI, begitu juga dalam bidang muzik. Sebab macam mana kita tahu banyaklah timbul macam mana orang buat muka-muka artis kan menggunakan AI kan. Begitulah juga suara-suara artis boleh dimanipulasi menggunakan AI. Faham. Maksudnya AI ni sangat meluas lah, tak semestinya dalam bidang graphic designer. Betul. Sebenarnya ada. Betul ada. Tapi memang sejujurnya memang Cik O lebih cenderung kepada grafik lah daripada betul. Sebab kecenderungan saya macam saya kata tadi lah, walaupun saya dah belajar law, walaupun saya ada belajar bahasa muzik,
minat tu dan kata kecenderungan tu lebih menjurus ke arah graphic design lah. Baik, okey. Baiklah semua, kita sekarang dalam segmen yang kedua, okey. Masih bersama dengan Cik O juga. Jadi, sama kita berborak untuk soalan yang saya rasa lepas ni soalan lagi mencabar lah saya nak bagi kat Cik O ni kan. Pakar ni kot, takkan saya nak bagi soalan senang, betul tak? Okay, sebab tu, Cik O, saya santai dulu. Sila minum. Ada Allah, ada budak semua. Boleh saya makan sekali sambil tanya Sambil betul, tak ada masalah. Baik. Cik O, sebelum saya nak tanya, soalan seterusnya tentang AI dan graphic designer ni. Okay, baiklah. AI ni kita tahu, memang orang suka sebab dia pantas. Betul. Kualiti, orang akan fikir dua, jadi boleh jadi kedua dan ketiga. Jadi dalam graphic designer ni macam mana Cik O? Orang bila dia minta task untuk buat poster dan sebagainya, mana Cik O akan dahulukan AI dulu ke, ataupun inisiatif sebagai graphic designer ni Cik I buat terus manual, tak payah nak pakai AI? Faham tak Cik? Begitu je soalan tu. Saya risaulah segmen kedua ni. Okey, berkenaan dengan AI, contoh macam kalau saya sendirilah as a designer, saya akan orang kata dahulukan idea saya dulu. Contohnya macam kalau saya nak buat poster Selamat Hari Raya lah. Baru-baru ni Selamat Hari Raya. Saya cuba fikir, okey, Selamat Hari Raya apa konsep yang kita bawa. Saya akan cuba bincang lah dulu. Kalau saya tak ada idea, saya akan bincang dengan kawan-kawan sepejabat. Contoh macam poster raya sebelum ni daripada persaudaraan kan. Kalau macam ni korang tahu, poster raya persaudaraan dapat anugerah. Ya betul. Menang anugerah tu. Tapi ramai nak tahu sebenarnya idea tu dikongsikan oleh pegawai-pegawai yang lain. Antaranya Kak Farah, Cik Mat, Cik Ani semua kongsi. Sebab orang kata idea ni kita ada, kita buat konsep dan dia bagi pada saya dan saya manipulate benda tu. Jadi kita editing kat situ. Jadi di situ kegunaan graphic design. Tetapi anda kata kalau kita nak buat pakai AI sendiri pun tak ada masalah. Semuanya macam saya kata tadilah, kehendak nak memenuhi kehendak kita tu tidaklah orang kata semudah yang kita sangka sebenarnya. Kadang-kadang kita nak engage dia macam ni, AI buat macam ni, kena tekan lagi sekali. Berbeza dengan kalau kita buat sendiri, kita tahu apa kehendak kita dan kita boleh manipulate ikut kesesuaian diri kita sendiri. Macam itulah. Okay, faham. So dia tak adalah mengganggu ataupun tak adalah macam mana cakap, AI tu dan graphic designer tu tak adalah dia mengganggu ataupun dia kacau lah semua idea Cik O sebenarnya. Tak kacau. Dia banyak lagi membantu lagi ada. Dia bergantung pada orang juga kot. Setengah orang lebih selesa nak bergantung pada AI mungkin sebab dia jenis yang suka nak bercakap dengan orang, nak suka nak berinteraksi dengan orang kan, dia lebih selesa dengan AI sendiri. Mungkin tu cara dia. Mungkin ada setengah orang tu memerlukan kehendak dan hikmat masyarakat pula. Hikmat orang. Dan dia boleh berinteraksi dan memberi idea. Dia boleh buat cara yang sama. Tak ada masalah. Kalau boleh lah Cik O kongsikan dengan semua para penonton kan. Dalam poster yang Cik O menang tu kan, kena ada semua pegawai pusat kebudayaan. Gambar tu memang AI buat 100% ataupun ada sedikit kata, okay, kita tangkap gambar ni sikit, lepas tu AI buat kerja. Boleh tak? Kalau boleh Cik O kongsikan sikit proses dia lah, bawa tahu macam ni AI dengan graphic designer ni digabungkan macam tu. Okay, faham. Okay, untuk gambar raya tu sebenarnya, dia melalui beberapa proses lah. Pertamanya, pencarian background yang bersesuaian. Pencarian background bersesuaian ni, kita ada beberapa form lah yang kita letakkan untuk mencari background bersesuaian. Seperti ruang tamu, seperti keadaan situasi macam mana kan. Jadi peluang tu dah dicari oleh pegawai kebudayaan yang berkaitan lah. Seperti Puan Farah ada bercari berapa orang kata background bersesuaian. Kemudian melalui background tu dia suggest idea dan dari situ kita dapatkan macam mana angle yang mana yang kita nak, gambar macam mana yang kita nak, situasi gambar yang macam mana yang kita nak. Dari situ kita ambil gambar dan kemudian itu adalah tugas saya untuk masukkan di dalam AI itulah. Bukan, tapi bila saya editing saya tak menggunakan sepenuhnya AI lah. Saya menggunakan aplikasi Adobe untuk buat, dan editing tu saya just touch up beberapa perkara je untuk bersesuaian dengan, untuk bagi kesesuaian lah dalam poster tu, seperti penambahan teks dan juga penambahan lighting lah dalam poster tu. Baik Cik O, satu lagi soalan. Okay, contohlah saya letakkan diri saya sebagai graphic designer. Kan,
satu hari tu saya diberi task untuk buat satu design lah. Contoh saya dapat job, Rahman, tolong boleh tak buatkan saya poster tentang ceramah. Jadi siapakah yang saya perlu rujuk dahulu? AI ke ataupun saya jumpa dengan orang yang power dalam graphic design ni? Okey. Kongsikan. Kalau saya sebagai orang meletakkan diri saya sebagai Rahman lah kan. Kalau saya akan cuba untuk gunakan AI dulu. Sebab apa? Kemudahan dah ada. Okay. Kemudahan dah ada. Nikmat lah. Betul. Yang guna nikmat. Sebab kemudahan dah ada. Dan benda tu dah dekat dengan kita. Kan? Benda tu dah dekat dengan kita. Kita dah ada laptop depan kita. Dan kita dah ada internet dengan kita. Jadi kita tekan poster ceramah. Kita tekan dalam AI. Jadi dia keluarlah macam-macam ceramah. Selalunya ceramah ni dia suka sikit sebab dia bagi Islamik. AI ni dia tak cukup Islamik lagi. Oh ya. Kita kena, pasal tugasan kita semua lah. Kena Islamik kan. Itu tarbiyah AI ni. Tarbiyah AI. Okay. Bila AI tu dah ditarbiyahkan, insya-Allah kita tunggu selepas azan nanti. Okey. Baiklah semua, kita berehat seketika dan dengan menyaksikanlah VT yang kita akan tunjukkan lepas ni bagi menghormati azan yang akan berkumandang. Jangan ke mana, kita jumpa selepas ini. Kembali kita lagi dalam Lepak di Gazebo. Terima kasih kepada semua yang menyaksikan kerana setia dengan saya daripada awal tadi sampai sekarang. Bila Syed petang-petang Jumaat ni kan, tenang kan? Tenang. Kita mandi dengan angin-angin, sayup mendayup gitu kan? Tenang kan? Betul. Jadi, seperti mana yang korang dah tengok tadi, sebelum kita rehat tadi ada VT yang ditayangkan. Itu adalah contoh bagaimana AI ni dia berkuat kuasa dalam video, berkuat kuasa ataupun begitulah contoh penggunaan AI dalam graphic designer, dalam pembuatan video dan sebagainya. Jadi, kita nampak saksi tadi, AI ni sungguh hebat penggunaan dia, sangat meluas. Betul. Sebagai graphic designer, terutamanya graphic designer yang ialah kita sebagai seorang Muslim kan, kita punya limitasi kita dalam menghasilkan karya dan sebagainya. Jika AI ni menghasilkan satu hasil yang keluar batasan, sebagai graphic designer, apakah yang patut dilakukan dan nasihatlah CO kepada orang-orang yang guna AI ni supaya jangan nak untuk meraih sebarang keuntungan, sanggup buat benda-benda yang tak boleh diterima oleh agama, undang-undang dan sebagainya. Silakan Cik Ro. Okey. Soalan dia. Dahsyat kan? Dahsyat. Macam tanya pegawai undang-undang pula kan. Tapi sebenarnya semua itu boleh saya katakan bergantung kepada iman masing-masing lah. Kan? Terutamanya di dalam dunia AI yang kata serba melampaui sepadan sekarang. Kan? Di mana orang boleh buat apa-apa saja dengan gambar yang kita ada. Orang boleh buat apa-apa saja dengan maklumat yang mereka ada. Kan? Jadi macam Rahman kata tadi, ada orang mungkin akan mengambil kesempatan untuk buat perkara yang melampaui batas. Contohnya macam tiba-tiba dia kata, aku nak letak muka dia ni atas muka orang-orang sekian-sekian lah. Kan? Sebab dia ni muka dia cantik, aku nak nampakkan dia ni cantik juga ke apa kan. Jadi sebenarnya benda tu, sekiranya kita adalah seorang graphic designer yang ataupun seorang pengamal teknologi lah senang cerita, yang orang kata mempunyai moral ataupun mempunyai iman yang baik, insya-Allah kita akan cuba jauhi perkara tu. Tetapi anda kata macam Rahman kata tadi, cuba untuk mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan. Sebenarnya kita perlu semak balik diri kita, tanya kenapa kita nak buat benda tu. Sebab orang kata kalau benda-benda macam ni selalunya dia akan melanggar undang-undang yang sepatutnya telah digariskan oleh undang-undang kita lah, terutama di Malaysia kita ada undang-undang kita sendiri. Kan? Sebab macam mana kita tahu sekarang ni AI ataupun artificial intelligence ni dia ada data bank yang macam-macam. Tetapi terdapat kekurangan di mana tiada unsur-unsur Islamik ataupun tiada unsur-unsur yang kata dekat dengan Islam yang banyak dalam AI itu sendiri. Dan sebab apa penggunaan AI ini masih lagi tak meluas
di sebelah-sebelah orang kata di belah-belah umat Islam sekarang ni lah. Kan, walaupun kita tahu sekarang ni banyak perang-perang IT yang berlaku antara, macam mana kita tahu banyak poster-poster yang dibuat melalui AI yang menggunakan untuk menunjukkan sokongan pada, contohnya macam baru-baru ni, sokongan terhadap Gaza. Macam mana ramai designer yang guna AI untuk tunjukkan sokongan kepada Gaza ni sendiri. Tapi itu menunjukkan bahawa penggunaan ini pada landasan yang betul. Tapi ada juga orang yang mengambil kesempatan untuk buat perkara-perkara yang tak sepatutnya, menunjukkan gambar-gambar grafik berkaitan yang sangat-sangat sedih, seperti gambar-gambar bayi yang dipotong kepala lah, macam-macam kan. Itu kita kalau kata tak ada moral dalam diri lah. Sebenarnya itu bergantung pada diri sendiri, di mana pengawalan tu datangnya daripada diri sendiri dan juga datangnya daripada undang-undang yang kita ada di Malaysia sendirilah. Sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita kena ada kesedaran lah, supaya apabila kita menggunakan teknologi AI itu sendiri, kita kena lihat juga apa yang kita belajar berkenaan dengan AI itu. Kalau tak, nanti benda-benda tu akan dilanggar lah. Sekiranya tak ada iman dalam diri, sekiranya tak ada moral dalam diri, benda tu akan dilanggar dan menyebabkan keluarlah benda-benda yang tak sepatutnya kan. Kan? Baiklah, nampak tak? Walaupun penggunaan AI ni sangat meluas, kita semua akui kehebatan AI ni, tapi sebenarnya ada juga kelemahan AI ni sebenarnya. Itu adalah antara yang seperti Cik O sebutkan tadi. Kadang-kadang penghasilan tu tak memenuhi kehendak ataupun sepatutnya. Kalau kita ni sebagai yang berfikrahkan Islamik kan, pastilah ada limitasi yang perlu kita jaga. Okay. Baiklah, Cik O. Soalan dia dah kurang tadi, dah panas kan, kita bagi suam-suam sikit lah kan. Suam-suam sikit. Okay. Cik O, adakah sebagai graphic designer ni, mampu tak kita nak lawan kehebatan AI ni? Kita mampu tak nak hasilkan, contoh kalau saya buat pertandingan AI lawan graphic designer, adakah graphic designer ni boleh mengatasi kehebatan AI ni? Silakan Cik O. Bukan soalan suasang kuku. Tak suam tak suam. Alamak, saya salah adjust suhu sebenarnya ni. Okay. Tak ada. Macam mana kita tahu teknologi ni dari tahun ke tahun dia akan berkembang. Kan, daripada masa-masa ke semasa dia akan berkembang. Begitu juga AI. Dari tahun ke tahun akan ada penambahbaikan yang dilakukan. Bagaimana kita tahu di handphone kita sendiri pun, baru-baru ni Samsung melancarkan, tiba-tiba kan, dah baca-baca berita kan. Berita Samsung saya. Tak adalah, saya guna Oppo. Baru-baru ni kita macam ni. Tak nampak. Bagaimana kita tahu AI ada dilancarkan di lain pun Samsung tu sendiri. Dan macam mana AI tu dapat membantu untuk membuang background picture dan dapat mengharmonikan kembali gambar-gambar yang telah orang kata rosak. Tapi macam mana kita tahu, itu adalah perkembangan yang sebelum ni kita kata AI ni nak kata edit gambar sangat-sangat susah. 10 tahun, 20 tahun yang lepas orang kata AI ni edit gambar, tak ada lah. Tiba-tiba dah pada tahun 2024 ni senang-senang je edit gambar. Jadi nak kata untuk masa yang akan datang, dan 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang, sekiranya masih belum kiamat lah, berkemungkinan AI itu sendiri akan berkembang sebabnya feed ataupun idea-idea yang telah dimasukkan ke dalam data bank diorang sangat-sangat banyak. Dan kemungkinan kita boleh tahu ada 2-3 tahun yang lepas macam mana seorang pemain chess ataupun saya shogi player chess pada Jepun lah, boleh berlawan dengan ini saya tak tahulah, maklumat saya mungkin silap, tapi saya ada baca yang bahawa seorang player chess berlawan dengan robot AI. Siapa menang? Siapa? Korang rasa siapa? Saya tanya balik. AI player lah. Robot AI tu menang. Sebab apa? Sebab dia telah di-feedkan dengan banyak maklumat pertandingan, maklumat orang kata berkaitan dengan player itu sendiri, dan menyebabkan dia tahu kelemahan player tu. Jadi menunjukkan bahawa macam ramai soalan tadi, adakah kita boleh menang melawan AI? Saya boleh nak kata berkemungkinan ya, berkemungkinan tidak. Sebab apa? Sebab manusia ni juga turut berubah dari masa ke semasa. Kita manusia ni turut melalui orang kata evolusi atau revolusi berkaitan. Contoh macam kita 10-20 tahun yang dulu, kita manusia ni kita tak tahu macam mana nak gunakan telefon bimbit, kan? Tapi bila sebab kita belajar, kita mengajar ataupun kita tahu dengan ilmu-ilmu yang ada, kita dapat tahu telefon bimbit, dan AI juga dapat belajar benda yang sama. Tapi kita kena ingat AI ni buatan manusia. Human ada kekuatan untuk memberhentikan kata progres AI itu sendiri. Semuanya terletak di tangan manusia. Sebab apa?
macam saya kata tadi, AI ni adalah buatan manusia. Walaupun AI ni orang kata lah, satu masa hari nanti, dia akan mendapat kecerdasan dia yang sendiri. Bila mana dapat kecerdasan dia sendiri, kita boleh lihat cerita Terminator. Tiba-tiba maksud cerita Terminator kan. Cerita Terminator macam mana kita tahu, itu adalah AI yang kata mampu berfikir dengan sendiri, mampu untuk beremosi dengan sendiri. Mungkin kan sampai tu, tapi saya tak pastilah nak masa 10 atau 20 tahun lagi. Kan? Jangan terkejut bang. 10 tahun lagi. Benda tu akan berlaku. Jadi kata manusia ni boleh mengalahkan AI atau tidak, kita tengok pada masa akan datang. Sekiranya tak kiamat lagi lah. Kalau ada kiamat, kita tahu lah. Jadi apa boleh saya kata, wallahu a'lam lah. Semua tu bergantung pada ilmu Allah. Adakah AI dapat mengalahkan manusia atau manusia tu sendiri dapat mengawal AI itu sendiri. Itulah, saya rasa pun macam tu juga. Sama je jawapan saya dengan CAO. Tapi nak bagi tahu, kita saling memerlukan lah. Maksudnya, teknologi hari ini perlu kita seimbangkan dan kita janganlah kelebihan dah diberikan, kita gunakan dengan baiknya. Dan kita pun ada keunikan kita sendiri. Kan bukan lagi hebat ke CAO, lagi bagus kan. Kalau kita sendiri idea kita campur dengan idea robot, gabung sekali, kan lagi hasilnya lagi hebat kan. Betul. Baiklah. CAO, saya rasa macam kita sedar tak sedar ni dah nak habis lah sebenarnya. Oh ya? Alamak. Saya tak puas lah nak kurang. Tak apa. Kita boleh sembang tempat lain nanti. Boleh. Jadi sebelum kita, sekarang kita berada di segmen terakhir. Sebelum kita melabuhkan tirai lepak di gazebo ni, saya ada satu soalan penutup lah untuk Cik O. Okay, baiklah Cik O. Sebagai graphic designer yang juga menggunakan AI dan sebagainya, apakah pesanan Cik O kepada semua yang orang yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang graphic designer ni, yang berjinak baru nak guna AI, baru belajar pergi kelas dan sebagainya, apakah pesanan Cik O buat mereka semua? Okey, terima kasih Rahman. Antara pesanan saya kepada graphic designer yang baru nak menceburi bidang grafik ni, terutamanya yang sekarang telah dimudahkan dengan AI, adalah pertamanya banyakkan juga belajar dalam bidang grafik, bukan sampai menggunakan penggunaan AI saja, tapi banyakkan tengok video-video yang berkaitan seperti macam mana nak enhance skill dalam penggunaan kata aplikasi-aplikasi yang berkaitan, dan juga macam mana nak memahami apa di sebalik aplikasi-aplikasi itu dan macam mana nak memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang keduanya, saya nak tekankan supaya macam saya katakan tadilah, penghasilan AI ni juga bergantung pada moral dan juga iman dalam diri kita. Sebagai seorang Muslim adalah utama untuk diri kita untuk menjadikan Islam itu sendiri sebagai panduan dalam hidup kita. Kan? Terutamanya kita dalam kelompok Universiti Sains Islam Malaysia ini sendiri adalah menjadi satu kepentingan bagaimana yang sering diangkat oleh USIM itu integrasi ilmu akli dan nakli. Kan? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Begitu juga perlu disematkan dalam penggunaan graphic design itu sendiri. Macam mana kita tahu apa kebatasan atau batasan ataupun ataupun orang kata perkara-perkara yang perlu dielakkan semasa melakukan design ataupun video ataupun apa-apa penghasilan lah yang ingin dilakukan. Jadi saya harap mana-mana yang akan ingin mencuburi dalam bidang graphic design, pertamanya tambahkan ilmu, keduanya tambahkan iman itu sendiri. Itu salah pada saya. Saya rasa itu je kot Rahman. Baik. Harapnya dapatlah menjadi pedoman kepada grafik designer yang akan datang lah. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih CEO. Saya ucapkan sekali lagi kerana sudi luangkan masa berkongsi kepada kita semua tentang AI dan grafik design. Jadi terima kasih, jazakallah khair diucapkan kepada CEO dan kepada semua. Terima kasih setia daripada awal tadi sampai akhir. Setakat itu sahajalah kita punya episod yang kedua Lepak di Gazebo pada kali ini. Dan jangan lupa teruskan setia bersama kami. Boleh terus layari Leeds TV YouTube channel untuk saksikan episod-episod akan datang di Lepak di Gazebo, ataupun kalau nak tahu lagi info ataupun update tentang Pusat Kebudayaan USIM, boleh terus ke media sosial IG iaitu Puskap. Kita ada TikTok juga Puskap Kebudayaan USIM, dan di situ kita akan kongsikan apakah video-video ataupun kita punya hasil karya mahasiswa dan pegawai di Universiti Sains Islam Malaysia ni untuk tontonan anda semua juga. Okay? Baiklah, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Minta maaf kalau ada salah silap, Cik O.
Kita jumpa lagi di Lepak di Gazebo. Sembang biar santai, ilmu biar sampai. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.